KPM. Didik TV KPM. Okey, so sekarang saya akan masaj sikit Cik punya kulit muka. Okey, ini bagus untuk tegangkan kulit muka Cik. Lepas ni saya nak letak ni sikitlah. Okey. Wah, lepas ni cantiklah Cik. Okey, macam mana? Okey. Hai. Hai semua, kembali kita di Spa Mahir. Kita bukan dalam kelas mahir, kita dalam spa untuk rawatan muka secara manual. Tapi akan ada guru yang akan ajar Mira dan juga anda yang sedang menonton di rumah bagaimanakah cara yang tepat dan terbaik untuk rawatan muka secara manual ni. Jadi kalau nak tahu siapakah mereka, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Okey. Assalamualaikum, hai semua, selamat petang. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM di jam yang kedua. 3 ke 4 petang kita nak belajar subjek yang, wah, saya rasa semua suka subjek ni. Bukan saya sahaja tetapi murid-murid juga suka. Di mana subjeknya ialah PVMA untuk murid-murid menengah atas dan topiknya ialah rawatan estetik iaitu rawatan muka manual. Satu perkhidmatan estetik cikgu dan bersama dengan Mira, kedua-dua guru kita pada hari ini, Cikgu Nurhalisa dan juga Cikgu Khairul Azlina. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dalam nak tahulah kelas mahir ke spa mahir ni. Dua-dua boleh Mira. Okey, cikgu. Sebelum kita nak tanya mendalam lagi tentang subjek ni, cikgu, subjek yang lain daripada yang lain. Ya, betul. Kan? Saya minta cikgu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, cikgu. Silakan cikgu. Okey. Hai, salam sejahtera dan assalamualaikum untuk pelajar di luar sana. Saya Cikgu Nurhalisa binti Abdullah daripada SMK Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Cikgu Khairul Azlina dari SMK Segambut, Kuala Lumpur. Dekat je. Oh, dekat je. Okey, selamat datang cikgu ke kelas mahir saya ucapkan. Okey, cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okey, Cikgu Azlina pula, silakan cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan saya juga. Ini hari ni cikgu, petang ni kelas kita dah lengkap semua dengan peralatan-peralatan spa cikgu. Rawatan muka ni lah yang kita nak belajar ni. Jadi mungkin cikgu Alisa ataupun cikgu Azlina boleh terangkan sedikit apa sebenarnya subjek ni cikgu? Okey, subjek ini adalah subjek yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, itu di bawah program PVMA. Iaitu pelajar akan mendapat SKM tahap 2 di bawah program perkhidmatan estetik yang ditawarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sijilnya daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran itu dalam SKM tahap 2. Okey. Itu, ya Mira. Mungkin ada sedikit daripada Cikgu Azlina tentang apa objektif yang kita nak capai dalam kelas kita petang ni ke? Nak fokuskan kepada apa? Untuk subjek perkhidmatan estetik ni kita nak latih
tenaga mahir. Kita nak latih anak-anak murid kita di sekolah supaya mereka ada bidang yang fokus pada bidang spa, salon, estetik dan sebagainya. Jadi mereka boleh sambung belajar selepas habis SPM dalam bidang beautician, beauty spa lah. Jadi luas sikitlah. Tak adalah skop pelajaran di sekolah tu, jadi mereka dapat mengembangkan kemahiran yang mereka ada. Okey. Ya Mira, saya tambah sikit ya. Boleh, silakan Okey, cikgu. cikgu tambah sikit. Okey, selain itu juga hasrat diperkenalkan program ini adalah untuk memenuhi pasaran tenaga kerja dalam bidang kosmetologi yang sekarang yang sedang pesat membangun. Ya Mira, semua orang nak cantik. Betul tak? Mira pun nak cantik kan? Semua orang. Macam tu kan? Kita wanita semua nak cantik. Betul Mira? Betul cikgu. Ya. Dan ini subjek ni saya kira macam cikgu katalah untuk memenuhi prospek kerjaya tu kan cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh bercerita sikit kan kepada anda kata yang berminat nak tahu tentang subjek ni, difokuskan di sekolah mana ke ada je dekat semua sekolah cikgu? Kita ada dalam 39 buah sekolah yang menawarkan subjek PVMA di seluruh Malaysia. Okey. Di sekolah itu di bawah program perkhidmatan estetik di bawah bidang WOTEC. Wow, okey. 39 buah sekolah di Malaysia, cikgu. Antaranya di sekolah cikgu lah. Ya, antaranya di sekolah saya. Di seluruh Malaysia ada, kecuali di Sarawak je belum diperluaskan lagi lah. Dekat Malaysia semua ada. Okey, mungkin sedikit cikgu Azlina nak tambah? Kalau dekat Kuala Lumpur ni, dia ada 2 buah sekolah. Baik. Dia setiap negeri dia tak banyak sekolah. Jadi murid yang dalam sekolah tu sebenarnya beruntung dapat diberi peluang untuk ambil kelas perkhidmatan estetik ni Mira. Jadi kita harapkan murid-murid yang ada peluang belajar dalam bidang beauty spa ni harap boleh belajar dengan baiklah, sebab memang prospek kerja sangat meluas sebenarnya di luar sana. Betul, sangat beruntung sebab saya sendiri pun tidak berpeluang untuk mengambil mata pelajaran ini dulu sewaktu saya bersekolah. Jadi cikgu, sebab saya nak tahu dengan lebih mendalam tentang subjek ni, jadi subjek ni dikhususkan untuk murid-murid dari awal tingkatan 4 ke cikgu? Dari tingkatan 1 lagi? Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Dia bersambunglah. Dia bersambung. Okey, itu dia sedikit tentang subjek yang kita nak belajar pada petang ini. Saya dah nampak dah semua tu kan. Dan mungkin sekejap lagi cikgu nak ajar macam mana nak dapat glass skin ke kan. Tips daripada cikgu. Kita berhenti berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. KPM. Selamat datang ke kelas mahir. Tiba. Okey, cikgu dan juga semua penonton yang sedang menonton kembali kita di Mahir Didik TV KPM, di mana subjek kita hari ini ialah PVMA, perkhidmatan estetik, iaitu rawatan muka manual. Okey, cikgu, tadi kita dah tahu sedikitlah tentang subjek ini. Ya, Mira. Dan di depan cikgu ni ada banyak sangat bahan dan peralatan ni, cikgu. Ya, ini adalah bahan dan peralatan yang kita perlu sediakan sebelum kita melakukan rawatan muka manual. Okey, cikgu perkenalkan dulu ya Mira kepada pelajar di rumah. Okey. Kita mesti ada produk ya untuk membuat rawatan muka. Okey, mula-mula ini adalah hand sanitizer untuk membasmi kuman. Okey. Kita ada pembersih solekan. Okey. Okey. Baik. Kita ada pembersih muka. Okey. Kita ada scrub. Okey, ada scrub. Kita ada rose water. Ya, okey. Kita ada penyegar.
kita ada pelembap. Dan kita ada pupur. Pupur, cikgu? Ya, pupur, emas. Kalau kita biasa panggil emas, ya Mira. Okay. Dalam bidang kita panggil pupur. Pupur ni ada pelbagai jenis, ya Mira. Selain itu, bahan yang perlu kita sediakan, kita ada pelitup muka. Pelitup muka. Kita ada tisu facial. Kita ada gauze, kain gauze. Baik. Kita ada sarung tangan getah. Kita pakai ini jika diperlukan saja. Kita ada kapas facial. Kita ada putih kapas. Okey. Dan kita ada tisu facial yang kita boleh gantikan dengan span facial. Sebab zaman pandemik ni, kita galakkan pakai tisu facial, ya Mira. Untuk kita pakai buang. Kita tak boleh. Kalau sayanglah kan, ni mahal ni. Takkan kita nak pakai buang kan? Okey, sekarang cikgu akan perkenalkan alatnya pula, Mira. Kita ada spatula untuk mengambil bahan. Kita tak boleh guna jari, ya Mira, nanti bahan cepat rosak. Dan juga kebersihan. Ya, kita kena jaga kebersihan. Kita ada Commodant extractor untuk mengeluarkan bintik. Kita ada berus pupur. Okey. Kita ada gaun facial untuk persediaan pelanggan yang dipakai oleh pelanggan. Kita ada tuala kecil. Kita ada mangkuk pupur untuk membaca pupur. Yang ini kita baca pupur yang jenis serbuk. Jenis serbuk, ya Mira. Ya betul, pandai Mira. Minat je lah bidang ni. Kita ada mangkuk untuk mengisi air. Okey, ni Mira adalah kabinet ultra lembayung untuk segala peralatan sebelum dan selepas kita buat kerja, kita kena sediakan untuk membasmi kuman. Wow. Nah, ini pula alkohol untuk merendam segala alatan yang telah kita gunakan. Okey, dan yang tuala kecil tu yang macam mana patung tu pakai ke, cikgu? Ya, ini betul, ya Mira. Kita balut kepala patung supaya tidak mengganggu semasa kita melakukan kerja. Okey, baik. Okey, itu dah tahu dah sedikit bahan-bahan yang kita perlu kalau nak ada sebuah spa yang lengkap lah, cikgu. Ya, betul, Mira. Okey, baik. Tapi saya tertarik dengan pakaian Cikgu Azlina dan juga satu pakaian saya dan satu pakaian Cikgu Azlina. Okey, tak apa. Sementara kita nak kena pasti pakaian Cikgu Azlina, mungkin Cikgu Halisa boleh terangkan tentang pakaian saya. Yang saya pakai ni, cikgu. Okey, ini adalah nama dia beautician coat yang dipakai oleh juru estetik. Supaya nampaklah penampilan profesional seorang juru estetik bila kita pergi spa. Kalau kita pakai baju kurung, tengok. Nampak tak profesionalnya, Mira? Kalau pergi spa, kita tengok orang tu juru estetik tu pakai baju kurung. Tak kurang profesional, kurang sesuai lah kan, betul. Jadi ini adalah beautician coat yang dipakai oleh juru estetik. Wow, okey, baik. Jadi ini adalah pakaian yang cantik lah, pakaian yang profesional. Pakaian yang lengkap. Okey, ini pakaian saya. Bagaimana pula dengan pakaian Cikgu Azlina? Okey, mungkin untuk pakaian PPE yang lengkap ya, kita perlukan baju beautician sama macam Mira. Oleh kerana pandemik yang melanda negara, jadi kita perlukan pakaian PPE yang penuh ya. Ini kita ada apron. Apron pun kita pakai yang jenis pakai buang. Kita perlu pakai face shield dan kasut. Especially kasut. Sebab apa? Kasut ni digunakan untuk melindungi juru estetik dari kalau ada lantai basah, kekotoran. Jadi perlu pakai penuh ni untuk melindungi juru estetik daripada kuman, bersihkan untuk kebersihan dan supaya tak nak bahan-bahan facial yang ada ni terkena pada baju juru estetik lah. Itu sebab kena pakai penuh. Mira nak try ke pakai penuh? Tak apa, nanti boleh try pakai penuh macam cikgu. Boleh, cikgu. Saya pun teringin juga nak cuba bagaimana. Kalau yang bab kasut tu, cikgu, maksudnya kena yang bersesuaian lah. Betul. Tak boleh lah pakai kasut sukan, tak boleh, cikgu? Tak boleh, memang jenis kasut getah lah. Kasut getah ni memang khas untuk anak-anak yang belajar kecantikan guna di spa. Okey. Baik. Kita dah tahu tentang pakaian, asasnya kena bagaimana, bahan-bahan dan
peralatan pun dah tahu cikgu. Yang di sebelah tu customer spa mahir dah siap sedia dah dekat situ cikgu. Okey Mira, ni nama dia unit kerja kita panggil. Baik. Unit kerja. Unit kerja ni kita kena ada lengkap lah Mira. Kita kena ada katil facial, kita kena ada troli. Okey, boleh saya bergerak ke sana Mira? Boleh cikgu, silakan. Boleh ya. Okey, cikgu Azrina Saya boleh kenalkan. bergerak Okey. sikit. Ini adalah katil facial. Okey. Ini adalah troli. Ini adalah lampu kantar pembesar. Dan ini adalah pengawak muka. Dan katil facial ni kita perlu letakkan alas katil supaya nampak lebih menariklah Mira. Itu. Okey. Tadi cikgu panggil dia ini ialah merupakan workstation cikgu. Ya, betul Mira. Dan untuk setiap peralatan ni kita kena pastikan dia berada di tempat yang telah ditetapkan ke kita boleh letak sahaja di kanan atau di kiri macam troli tu. Tak boleh Mira. Peralatan kita mesti susun mengikut ergonomik iaitu kita susun mengikut kesesuaian penggunaan kita. Mana kita nak pakai dulu, kita kena utamakan. Okey. Supaya nampak kemas dan senang kita melakukan kerja. Baik. Okey. Dah tahu dah tentang workstation cikgu. Mungkin apa aktiviti seterusnya yang cikgu nak lakukan? Saya nak tambah sikitlah. Kadang-kadang bila sebut ergonomik, kadang-kadang kita ada murid-murid yang kidal, dia tak biasa sebelah kiri. Kita boleh depends lah pada murid-murid kita. Kalau dia selesa troli tu sebelah kanan. Kalau dia kidal dia biasa sebelah kiri, kita akan ubah belah kiri lah. Tapi so far kena ada dalam katil tu kena ada troli dan steamer ni pengawak muka memang wajib ada. Dalam unit kerja itulah. Dan untuk belajar menggunakan steamer pengawak muka tu memang akan diajar oleh guru jika di sekolah bagaimana cara nak mengendalikannya cikgu. Ya, memang ada modul. Murid kena ikut step by step. Memang ada latihan amali dia lah. Sebelum kita belajar untuk facial dan sebagainya, kena tahu dulu analisis kulit muka menggunakan magnifying lamp atau kantar lampu super besar ni. Steamer pun kena ada banyak latihan. Murid-murid memang kena banyak latihan amali untuk menggunakan peralatan, especially peralatan elektrik ni kan. Kita kena jagalah anak-anak murid kita. Okey cikgu, semua kita dah tahu, serba-serbi dah tahu, pakaian semua kita dah tahu cikgu. Mungkin cikgu Azrina ataupun cikgu Halisa boleh tunjukkan demonya bagaimana. Saya dah tak sabar cikgu, kalau boleh saya yang nak baring kat situ. Okey, kita serah kepada Cikgu Azrina ya Mira untuk tunjukkan demo. Okey. Baik, Cikgu Halisa mungkin boleh bertukar tempat ke sini pula. Boleh cikgu? Boleh. Okey, terima kasih Cikgu Halisa. Baik. Okey, kita akan mulakan amali rawatan kulit muka manual ya. Okey, yang pertama sekali, kita tengok sini troli kita memang kita kena ikut urutan daripada pembersih solekan semua ni ikut urutan daripada step pertama, langkah pertama sehingga langkah terakhir. Sebab ini memudahkan juru estetik. Ya, so saya selalu dekat sekolah memang pentingkanlah urutan peralatan ni, bahan-bahan untuk memudahkan juru estetik buat rawatan muka. First sekali, pertama sekali cikgu akan cucikan tangan cikgu dengan spirit surgical biasa ataupun hand sanitizer. Biasa dekat spa kita guna spirit surgical sebab alkohol dia lebih tinggi. So, kita akan bersihkan dulu. Okey, untuk makluman, kerana pandemik yang melanda, ada spa yang bila nak buat rawatan muka dia guna glove. Tapi cikgu tak gunakan glove hari inilah sebab customer cikgu pun diam aja kan. Mira. Tak apa, kalau dah ada peluang spa buka nanti Mira boleh jadi customer. Boleh cikgu. Okey, yang pertama, pastikan kita ada mangkuk yang dah berisi air. Okey, mangkuk dah berisi air dan kemudian pastikan span kita dah rendamlah supaya tak keras. Okey, sebelum kita meneruskan rawatan Mira, kita kena pastikan beberapa langkah keselamatan. Antaranya kita kena pastikan pelanggan kita menanggalkan aksesori seperti rantai leher, aksesori anting-anting dan juga aksesori rambut. Dan juga begitu juga dengan juru estetik. Aksesori yang tak boleh dipakai adalah
Macam kita kena tak boleh pakai gelang, cincin, jam dan tak boleh juga kuku panjang kerana boleh mencederakan kulit muka pelanggan. Betul, Cikgu Lisa. Saya boleh terus ya? Boleh, silakan Cikgu. Okey, kita kena basahkan kulit muka pelanggan. Diam-diam pelanggan Cikgu hari ini. Bagus pelanggan Cikgu, diam aja. So kita akan mulakan pembersihan muka daripada dagu, leher, dagu. Okey, kemudian kita naik ke bahagian pipi, kemudian ke bahagian hidung, kemudian ke bahagian dahi dan kita swab mata dia sikit. So kita ulanglah daripada leher, dagu, kita naik ke pipi, hidung, dahi dan kita swab mata dia. Okey. So kulit muka pelanggan sekarang ni dia dah lembap lah. Tadi kan kering saja kan. Okey. So kita akan terus mulakan dengan pembersih solekan. Pembersih solekan biasa customer kalau datang spa dia ada makeup dekat muka dia, so kita kena cuci. So kita guna pembersih solekan, kita guna kapas. Okey. Cikgu, kalau macam ada setengah, anda kata ada customer yang datang dengan mengenakan bulu mata palsu lah, Cikgu. Dia dah buang semua tapi bulu mata palsu dia biar je tinggal. Kena cabut juga. Tak boleh kena cabut. Memang kena cabut. Sebab even maskara pun kita kena bersihkan. Kena bersihkan sebab kita memang nak keluarkan semua produk solekan pada muka dia. Sebab kita betul-betul nak bersihkan kulit muka dia. So kita akan bersihkan daripada bibir. Okey, kita tengoklah mana muka yang ada solekan. Okey, kita rap. So kita fokus kat mata. Macam Mira cakap tadi dia ada maskara kan. So kita make sure lah eyeshadow dia keluar, maskara dia keluar. Okey. Okey, tu semua. So dah settle dah makeup dekat muka dia, barulah kita boleh teruskan step yang seterusnya. Make sure dekat troli kita ni ada bakul yang kita gunakan untuk kapas-kapas yang kotor. Kita tak boleh letak gitu je. Selalu saya pesan kat anak-anak murid macam tu. Okey. Baik. Seterusnya Cikgu, bila kita dah cuci makeup kita dengan makeup remover. Betul? Apa yang kita perlukan? Okey, seterusnya Mira, Cikgu Ina akan tunjuk cara membersih muka. Okey. Kita hendaklah membersih muka dengan cara betul ya Mira. Okey, agak-agak Mira lah, berapa kali sehari kita perlu membersih muka? Wah, soalan ni berapa kali sehari ya? Soalan cepu emas untuk Mira. Kalau saya Cikgu, saya cuci muka sehari 2 kali je Cikgu, nanti muka saya kering. Okey, betul Mira. Betul. Sekurang-kurangnya kita kena cuci muka 2 kali je sehari. Kerana untuk mengekalkan kelembapan pada kulit muka kita. Kalau kita terlalu kerap membersih muka, apa akan jadi Mira? Kulit muka kita akan jadi kering. Jadi akan menyebabkan kerosakan pada kulit muka. Oh, okey. Ingatkan kalau cuci banyak kali lagi bersih lah. Betul. Tak Mira ada. sebenarnya. Okay. Sebab kadang-kadang kulit kita nak buat facial pun sebenarnya kita kena ikut jenis kulit muka juga. Kalau kulit kering, produk yang kita gunakan kena sesuai dengan kulit kering. Kalau kulit berminyak pun kena sesuai dengan kulit berminyak. Itu sebab bila orang ada customer, pelanggan yang salah produk, dia akan kalau buat facial lagi sebenarnya merosakkan kulit dia. So kita sebagai beautician yang kerja dekat spa kena tahu kulit muka pelanggan sebenarnya. Baik. Jadi sebab ada cermin, ada lampu ni. Jadi kalau di sekolah memang murid akan didedahkan dengan beginilah untuk tanya kepada pelanggan terlebih dahulu. Ya, Mira. Murid akan diajar jenis-jenis kulit muka terlebih dahulu kerana kita akan menggunakan produk mengikut jenis kulit muka. Macam kita nak beli produk di pasaran, Mira. Kita tak boleh main beli macam tu je kan. Kita mesti tahu jenis kulit muka supaya produk yang kita gunakan tu adalah selamat diguna pakai dan muka kita pun tak rosak. Betul tak? Betul. Okey, Cikgu. Seterusnya. Cikgu nak teruskan. Untuk pembersihan muka kita tak perlu guna banyak. Kita letakkan sikit atas yang jadi beautician kena tahulah. So kita akan gosok sikit muka dia. Dan tadi muka dah lembap Okey. So kita akan sama juga macam step tadi. Kita akan cuci bahagian leher, kita naik bahagian dagu. Okey. Kemudian kita naik ke bahagian pipi pandai Mira. Kemudian ke hidung, ke batang hidung, dahi dan kita tekan sikitlah.
So kita ulang sampai kita rasa muka kita bersih. Betul tak Cikgu Lisa? Betul. Okey, tujuan kita membersihkan muka Mira adalah untuk membuang segala kotoran yang ada pada kulit muka kita, membuang sisa-sisa toksik yang ada pada lapisan epidermis, iaitu lapisan paling luar di muka kulit muka kita lah Mira. Okey, selain itu juga dia boleh merangsang. Bila kita tengok Cikgu Ina bermula daripada leher naik ke atas, itu kenapa? Sebab kita boleh menegangkan otot-otot kulit muka kita dan boleh merangsang peredaran darah. Selain itu juga kita boleh menghilangkan kedutan-kedutan kecil dan juga kita boleh melambatkan penuaan Mira. Lambat tua. Semua orang tak nak tua cepat kan? Umur je tua tapi sentiasa nampak muda. Ya, Mira. Seperti cikgu juga. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey, kita berhenti berehat dulu, cikgu. Sementara kita nak cuci muka pelanggan ni, kita akan kembali lagi selepas ini dengan lebih banyak teknik lagi. Saya nak tanya cikgu juga, adakah cara lain untuk kita masaj kulit muka kita sewaktu kita cuci muka? Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Cara awak pegang tu salah. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Tadi sewaktu cikgu mencuci muka pelanggan kan, adakah teknik yang sesuai? Macam kita kena buat urutan ke atas ataupun dalam bulatan sebenarnya cikgu? Okey, dalam teknik membersih muka ya Mira, kita menggunakan teknik usapan tersasuh Mira. Okey, guna teknik usapan cara menaik ke atas dengan menggunakan perut jari. Biasanya kita gunakan 3 jari saja kerana tekanan 3 jari ini adalah sangat lembut berbanding 2 jari ni. 3 jari sini. Ya, 3 jari. Maksudnya kita guna perut jari lah. Kita jangan guna kuku Mira. Kita tak boleh macam ni ya, kita kena perut jari. Dan tangan kita mesti lembut. Sebab tu kita kena selalu buat senaman tangan. Dengar tu. Lepas ni jangan cuci muka macam ni. Ya, jangan cuci macam ni Mira. Tak boleh. Rosak kulit muka. Ya. Okey, baik. Silakan Cikgu Azrina. Sambung. Okey, kita teruskan. Kita akan cuci pembersih muka tadi. Kita sambung. Okey, make sure pembersih muka tadi bersih ya daripada kulit muka pelanggan. Sama juga daripada dagu. Kemudian pipi, make sure kita urut pun dari kita guna sponge ni pun daripada bawah ke atas ya. So dahi dan kita terus swipe mata dia. Okey, air yang kita gunakan untuk membersih muka Mira, kita gunakan air suam. Kita tak boleh guna air sejuk dan kita juga tidak boleh menggunakan air panas. Make sure juga sepan ni tak ada penuh, kita selalu ingatkan murid tak ada penuh dengan air supaya kita tak nak ada air yang termasuk dalam hidung customer kita. Okey. So kita rub, make sure dan supaya kering betul-betul lah daripada sabun kering tu betul-betul kan, daripada pembersih muka tu bersih betul-betul dari kulit muka pelanggan. And then kita akan teruskan dengan kita buat deep cleansing. Kita akan gunakan scrub. Okey. Okey, tujuan kita menggunakan scrub ni pelajar di rumah sana adalah untuk membersih segala kotoran, membersih membersih bahan toksik, membersih sel-sel mati yang secara mendalam. Selain itu juga tujuan kita melakukan scrub ini adalah untuk membersih sel-sel kulit mati dan untuk yang berlebihan dan untuk mempercepatkan Mira, mempercepatkan luar sel kulit mati. Mempercepatkan pertumbuhan Mira, mempercepatkan pertumbuhan sel baru. Ya, betul Mira. Okey, scrub ni kita buat titik lah point pada 5 point. Okey.
dekat pelanggan. Lepas tu kita gunakan jari. Ini betul Cikgu Lisa? Kita guna jari untuk kita buat gerakan bulat-bulat pada muka pelanggan supaya sel kulit mati dia akan keluar. So daripada pipi, hidung, dahi. Kita tekan-tekanlah sikit dekat sebelah hujung mata dia. Okey. So kita boleh cikgu orang panggil ni, betul cikgu? Ya betul. So scrub ni dia ada butir-butir halus untuk buang sel kulit matilah. Supaya nanti dia akan merangsang pertumbuhan sel baru pada kulit muka pelanggan. Baik. Okey Mira, kita ada dua teknik ya bagaimana kita nak scrub muka, iaitu kita boleh menggunakan teknik geseran. Teknik geseran macam ni zigzag ya Mira. Dan kita boleh menggunakan teknik menaik ke atas. Okey, mungkin Cikgu Azrina boleh tunjuk teknik geseran yang zigzag tu macam mana Cikgu? Okey, kalau teknik geseran yang ni kita geserlah. Kita geser. Ni kita geser. Okey, kalau zigzag, boleh sampai dahi ni kita buat macam tu. Oh, okey. Baik. Okey. Faham. Ini dah berasap dah. Ini adalah penguat muka ya Mira. Okey, apa saja alatan elektrik yang kita gunakan, kita mesti amalkan langkah keselamatan. Okey, kita kena pastikan, mula-mula kita kena pastikan alatan yang kita gunakan ni berada dalam keadaan baik, selamat dan berfungsi digunakan. Yang kedua, kita kena pastikan wayar ni tidak bergulung. Seterusnya, kita kena pastikan air dalam takungan, iaitu dalam balang ni mesti pada tahap pada paras yang ditetapkan, iaitu 2/3. Okey, sekarang kita akan letak pada muka pelanggan dan pastikan juga mata pelanggan ditutup dengan kapas lembap. Okey. Okey ya. Jarak di antara penguat ni Mira. Okey, kita tengok jarak dia kan. Jarak penguat dengan muka pelanggan antara 36 hingga 40 cm. Jangan dekat sangatlah, nanti betul. panas Betul. pula. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. And then make sure panas tu kita akan tanya pelanggan, perlu tanya cik selesa ke tak, puan selesa ke tak, sebab kita takut pedih muka dia atau masuk wap dalam hidung. So kita kena sentiasa temu buallah, kita bertanya pelanggan macam mana keadaan dia, dan kita tak boleh tinggalkan dia biar je steamer ni kena muka dia. Okey, cikgu, kalau saya sendirilah, anda kata saya di rumah nak cuba aplikasikan apa yang cikgu ajar hari ni, tapi saya tak ada steamer ni, tak ada uap muka. Apa yang saya boleh guna untuk gantikan cikgu? Okey, Mira, kalau di rumah kita tak ada steamer, kita boleh gantikan. Okey, kita masukkan tuala dekat dalam air suam. Lepas tu kita tekapkan dekat muka. Okey, dan yang keduanya adalah kita letak air suam, jangan guna air panas ya Mira. Kerana boleh menyebabkan iritasi pada kulit muka dan boleh menyebabkan kulit tercedera. Okey, yang kedua adalah kita letak air panas dalam mangkuk. Lepas tu kita tekupkan dengan tuala supaya wap tu tak keluar. Okey. Ya. Itu antara cara lain lah. Dan apa kepentingannya? Kenapa kita kena wap kulit muka kita, cikgu? Okey, kita wap muka adalah tujuannya untuk membuka liang-liang pori ni. Supaya memudahkan untuk pengeluaran bintik. Yang tadi kita tengok video tu, stresnya adik tadi kan sebab ada bintik. Jadi inilah cara salah satu untuk membuang bintik. Jadi bila pori-pori terbuka, senang untuk kita membuang bintik. Dan dapat juga meningkatkan metabolisme, melancarkan peredaran darah. Dan banyak lagi lah antara kebaikan lain, cikgu. Ya, betul. Okey, Cikgu Azrina, saya tanya, kalau kita nak wap muka kan, berapa lama kadar masanya? Kita tengok, bergantung juga kepada kulit pelanggan. Sebenarnya, kalau minimum kita buat 5 hingga ke 10 minit, tapi tengok keadaan kulit pelanggan, kalau dia dah cepat berpeluh dan dia jenis kulit berminyak, so kita kurangkan masa dia. Tengok, sebabnya sebagai juru estetik, kita kena tengok keadaan kulit pelanggan masa buat buka ni. So kita boleh tutup lah. Korang nampak macam berpeluh juga dah customer cikgu hari ni. Okey. Baik. Seterusnya bila kita dah siap wap kulit muka pelanggan. Okey, untuk okey, kita tutup. Letak dulu guna tisu. Okey. Kita tengok kulit muka pelanggan kita dah berpeluh kan. Okey. So kita akan menggunakan ini, dinamakan Comedan extractor. Ini untuk keluarkan bintik
keluarkan bintik iaitu whitehead, blackhead, di mana bila kita dah buat wak muka akan keluarlah, kita akan nampak sebenarnya apa yang ada dekat hidung dahi, semua kotoran akan keluar. Kalau dekat spa kita akan guna magnifying lamp ni lah untuk fokus kepada kulit dia, kulit muka pelanggan untuk tengok sebab dia ada magnifying lamp di sini, so kita boleh tengok. Ada lampu ni, cikgu kena pasang pula. Ada lampu ni sebenarnya. Okey, tak apa. Kiranya dia akan ada lampu di situlah yang akan keluar. Okey, boleh cikgu. Baik. Supaya lebih jelaslah nampak cikgu. Betul. Okey. Cikgu, yang cikgu pegang tu, itu yang selalu kita guna kalau kita nak buang jerawat ke? Betul, ya, cikgu, betul. Yang ini kita kena sterilize dulu sebenarnya. Kita kena sterilize dengan Dettol dan sebagainya sebab kita tak nak dia biarkan kuman lah. So, sebelum kita guna kepada pelanggan, kita akan sterilize dulu dan kita akan check lah, kita akan tengok mana parts yang ada bintik, whitehead, blackhead kita akan keluarkan. Okey, pastikan tangan kita ada kapas, get ready lah untuk kita swab muka. Pelanggan contoh cikgu tunjuk contoh. Biasa buat tak ni Mira kat rumah? Saya takut nak buat cikgu kalau buat nanti keluar darah. Kena dia ada teknik dia. Itu nak tahu macam mana cikgu? So ni dekat patungnya cikgu harap semua orang tahulah sebab sebenarnya kalau yang bukan belajar estetik pun ada juga yang suka guna cornea extractor ni dekat rumah digeram dikorek muka dia kan. So bila kita korek tu kita kena ada picit sikitlah. Kita bila pegang kapas, kita akan picit sikit pada hidung. Kita tengok, especially hidung. Sebenarnya biasa customer yang datang, dia ada blackhead, whitehead ni di hidung. So kita check juga, tengok dekat dagu dan dahi dia. Okay. So bila kita tengah buat tu, kita tanyalah pelanggan, kena ada communication jugalah. Sakit ke puan, sakit ke cik, sebab kita takut kita mencederakan pula hidung pelanggan tu. Okey, baik. Cikgu, cikgu sambil-sambil cikgu buat tu, itu antara langkahnya lah untuk kita buang jerawat-jerawat tu cikgu kan. Tapi kan cikgu, normal ke kalau murid ataupun kalau pelajar cikgu buat, tetapi pelanggan akan dapat kulit muka tu dia akan jadi macam bengkak untuk beberapa hari, itu biasa ke cikgu? Biasa sebenarnya. Tapi tak adalah teruk sangat sebab muka anak-anak murid ni dia tak ada masalah sangat sebenarnya. Okey. Dah selesai, dah buang jerawat dah dekat kulit muka, dah bersih dah. Blackhead, whitehead semua dah tak ada. Okey, so kita settle, kita akan cucilah muka pelanggan. Sebab kita dah buang blackhead tadi tu, so kita akan cuci daripada leher. Okey, dagu. Okey. Pipi, naik ke hidung, dahi. Macam biasalah step dia. Okey. Okey, so kita akan mulakan step urutan. Okey. Okey, step urutan. So kita letak sikit bahan urutan kita. Bahan urutan dia boleh daripada krim, minyak. Cikgu Lisa boleh cerita apa beza krim dengan minyak ni? Okey, beza krim dengan minyak Mira adalah kalau jenis krim kita sesuai untuk pakai semua jenis kulit. Manakala minyak kita jenis kulit berminyak kita tak boleh pakai. Okey, untuk urutan ni kita ada 5 jenis urutan yang diguna pakai iaitu urut tekan, urut usap. Urut usap ni urut pertama, urut gegar, urut geseran dan urut tepuk. Okey. Okey, mungkin cikgu Azina boleh tunjuk satu persatu. So kita usap. Okey, ini teknik apa cikgu? Ini teknik usap. Teknik usap. Okey. Kenapa kita melakukan urutan Mira? Okey, kita lakukan urutan ni tujuan dia untuk melancarkan peredaran darah, untuk merehat sebab kita dah hari-hari stres dengan mata kita tengok laptop kan, betul tak? Betul. Kita rehatkan saraf kita, kita boleh tegangkan otak kita, kita boleh hilangkan segala kedutan-kedutan pada wajah kita dan yang penting apa Mira tadi? Melambatkan penuaan. Ya, betul. Okey, Cikgu Azina, langkah kedua cikgu. Teknik apa tadi Cikgu Halisa katakan tadi? Urut tekan. So mana parts yang ni kita akan kita perlu tekan kepada nodus limfa yang terdapat kepada muka kita. So kita ada nodus di sini, 2 di sini sebelah telinga, sebelah ini hidung, naik ke atas dahi dan hujung mata. So masa kita urut tu kita akan tekan pada nodus-nodus yang terdapat pada kulit muka pelanggan. Itu urut tekan. Okey. Baik. So, itu urutan yang kedua. Baik, dan
Ada cikgu nak terangkan kelima-lima ke ataupun 2 sahaja? Boleh juga. Kalau geseran macam ni kita akan urutan berselang-seli. Masa ni kita nak bagi rest lah sebenarnya. Biasa customer kalau datang spa memang dia nak rest. So kita akan belai, urut muka dia secara lembut. Kita akan, dia banyak step saya digunakan. Kalau dekat leher kita akan gunakan full lah. Palma. Kalau dekat sini kita akan gunakan separuh. Dia ada yang kalau dekat sini kita gunakan hujung jari je. Gitu. Okey. Seterusnya cikgu. Tak apa cikgu. Lagi 2. Cikgu Lisa. Lagi 2. Lagi 2. Urut gegar. Okey, kalau gegar dan urut tepuk. Urut gegar. Kalau dekat sini kita nak lifting. Mira, kalau urut, kalau orang datang spa mesti nak lifting, nak kulit anjal. So kita akan gegar dekat bawah dagu dia. Macam gegar. Okey, kita gegar. Urut gegar. Kemudian urut tepuk. So kita akan buat tepuk sikitlah. Tepuk-tepuk, layan-layan tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk dia. Okey, urut tepuk. So dekat sini pun kita akan urut guna jari lah untuk urut tepuk dia. Bagi ni kat sini. Macam tu. Memang kalau customer ni boleh. Anak-anak murid saya masa jadi customer, dia tidur. Sebab kena urut. Betul. Dan ini urutan keempat. Urutan terakhir tadi, urut usap tadi dah. Urut usap. Semua dah, 5 dah terang. Alhamdulillah. Okey. Selesai 5 urutan kita dan langkah terakhir untuk pelanggan kita, cikgu. Okey, langkah seterusnya Mira, kita akan buat pupur. Mira boleh pasang pupur. Ni kita panggil pupur ya. Pupur jenis komersial. Itu pupur tepung. Mira boleh tolong pasangkan. Nak pasang? Saya kata cikgu Azina sebab tangan saya tak sanitize. Okey, Mira. Pupur pun kita ada pupur macam-macam yang cikgu guna ni. Yang jenis sheet jenis helaian. So sebab kita nak cepat pupur, yang kalau kita guna kat spa dia kita guna jenis serbuk yang tadi Cikgu Lisa tunjuk tu. Dia guna serbuk kena bancuh. Dia ada bancuhan dia dan bancuhan dia bergantung kepada kulit muka pelanggan juga. Kalau sheet ni sebenarnya dia lebih mudah. Kalau kat rumah ni, biasa kita pakai. Mira pernah pakai yang sheet ni? Pakai, cikgu. Saya suka pakai sejuk. Sejuk kan. Sampai tertidur sampai kering sendiri kan. Okay, Mira, kalau dekat rumah kita ada pupur, kita boleh gunakan pupur biologi. Apa dia pupur biologi, Mira? Kalau kat rumah kita boleh buat. Kita boleh gunakan. Apa dia pupur biologi? Jadi kalau anda di rumah nak tahu apa pupur biologi, kita berhenti berehat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alright. Jangan lama sangat setiap pada. KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniela Tasha binti Fadli, bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sandakan Sabah, kod 2019. Saya telah mengikuti program kemahiran menengah atas yang disediakan di sekolah tersebut selama 2 tahun. Kod program yang saya ikuti ialah MP060-2 2013 Perkhidmatan Estetik. Selama mengikuti program PVMA ini, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah saya perolehi. Setelah tamat persekolahan pada tahun 2019, saya meneruskan kerjaya saya sebagai seorang beautician dan juga merupakan pengurus pusat kecantikan di Lisa Beauty Center, Kota Kinabalu. Gaji saya bermula sebanyak RM800. Setelah 2 tahun pengalaman, gaji terkini yang saya terima adalah RM1.500. Bagi saya, meneruskan kerjaya sebagai seorang beautician dan pengurus pusat kecantikan adalah tidak mudah jika tidak dilakukan dan dipelajari dengan betul. Akhir sekali, saya menyeru adik-adik agar adik-adik merebut peluang yang ada di sekolah untuk mengambil PVMA dan berusaha sehingga berjaya, insya-Allah. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sofra Aini binti Razani. Saya berumur 18 tahun. Saya bekas pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan
Kebangsaan Sultan Abdul Samad dan sekarang saya bekerja di Putih Library. Sejak saya berumur 12 tahun, saya memang minat dalam bidang kecantikan. Jadi saya berasa teruja bila dapat tahu sekolah saya ada tentang perkhidmatan estetik tahap 2. Jadi setelah saya masuk perkhidmatan estetik ni, barulah saya tahu betapa luasnya bidang ni. Sebab dia mengajar saya banyak benda, bukan sahaja bersolek, tapi manicure, pedicure, facial, nail waxing dan sebagainya. So gaji yang saya dapat dekat sini paling tinggi mencecah 3 ke 4 ribu sebulan. So benda tu sangat lumayan bagi umur saya sekarang. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat cikgu dan juga Beauty Library. Thank you. Baik, itu dia video daripada murid-murid yang telah berjaya dengan spa mereka, cikgu. Mungkin Cikgu Halisa boleh kongsikan sedikit kesimpulan yang kita dapat daripada video tersebut. Okey, daripada video tersebut, kerana pelajar-pelajar ni telah mengikuti 2 tahun program ni dan akhirnya mereka akan dapat SKM tahap 2. Dengan sijil yang diberi gini, yang mereka dapat ni, mereka boleh gunakan untuk untuk meminta kerja di pasaran, kerana pasaran sekarang dekat kosmetologi sekarang sangat bagaikan cendawan tumbuh di luar sana dan memerlukan tenaga kerja yang ramai. Betul tu, beruntung mereka belajar bidang. Ya, Mira. Okey, Cikgu Azrina tadi dah pakai masker tu, dah buka. Apa langkah seterusnya, Cikgu? Ini kita nak last ni dah habis ni. Kita kena letakkan toner sikit pada kapas. Kita nak bersihkanlah kulit muka pelanggan kita. Okey, kita pakai toner ni, Mira, untuk segarkan kulit muka kita. Kita petap-petap je, Mira, supaya dia terus absorb ke dalam kulit. Dan lepas kita pakai toner ni, kita pakai pelembap untuk menyegarkan, untuk melembapkan kulit muka kita dan melindungi daripada sinaran UV. Baik. Okey, dan itu cikgu menggunakan pelembap cikgu Betul? Ya, betul. Merupakan pelembap. Okey, cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat ada satu soalan. Kalau saya buat pupur biologi, apa tu cikgu? Kalau saya jawab jawapan dia telur, boleh ke cikgu? Boleh, betul Mira. Selain daripada telur, apa dia? Banyak bahan dekat rumah yang kita boleh gunakan, ya, pelajar dekat luar. Okey, agak-agak pelajar kat luar, apa bahan yang kita gunakan dekat bahan yang boleh kita gunakan? Antaranya adalah yogurt. Yogurt yang kita suka sangat tu, tapi dengan plain yogurt, ya, kita boleh jadikan pupur. Selain itu timun, tomato, betik, okey. Dan banyak lagi, ya, Mira, bahan yang seperti madu. Okey. Semua ni, tapi sebelum kita gunakan, apa yang kita perlu buat, Mira? Kita kena minta izin dengan mak kita terlebih dahulu. Supaya nanti mak nak guna, tengok bahan dah tak ada. Sebab semua dah diguna pakai oleh kita, kan? Betul, cikgu. Dan yang paling penting sekali, kalau dah pakai pupur madu tu, jangan lupa cuci. Esok pagi bangun bersemut, muka bengkak muka, cikgu. Okey, Cikgu Azrina, mungkin ada sedikit tips daripada cikgu tentang penjagaan kulit muka. Okey, sebagai yang bila dah pergi spa, memang kulit muka kita cantik, tapi penjagaan muka di rumah pun kita kena juga ambil berat. Jadi kita mulakan dengan pencuci lah, pencuci pembersih muka, kemudian kita kena ada toner, dan scrub juga perlu, tapi kita buat dalam seminggu 2 kali. Jangan setiap hari scrub sebab akan menyebabkan kulit muka kita kering. So semua sama juga. Dia ada toner, dia ada pelembap, dan boleh juga pakai UV cream ataupun sunblock. So biasa kalau kan pakai sunblock tu sebab kita nak keluar, kan, kita kena pakai sunblock lah. Mira, saya tambah sikit boleh? Silakan, saya tambah sikit. Okey, selain kita membuat penjagaan kulit muka di rumah, cara kita nak mengekalkan kulit kita sentiasa sihat dan segar, ya, pelajar-pelajar, kita boleh makan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Selain itu juga kita makan makanan antioksidan. Apa dia makanan yang mengandungi antioksidan? Iaitu brokoli, avocado. Yang penting, Mira, sayur bayam tu. Nanti Mira balik tanam sayur bayam sebab nak muka cantik, kan? Hari-hari dapat makan sayur bayam untuk dapatkan muka yang cantik. Sayur bayam tu adalah tinggi antioksidannya, Mira. Betul, cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Halisa dan juga Cikgu Azrina atas perkongsian ilmu hari ini. Banyak sangat teknik yang cikgu ajar, teknik urutan tu yang saya nantikan. Saya akan aplikasikan di rumah dan saya yakin murid-murid juga dapat informasi yang banyak dalam kelas kita pada petang ini. Terima kasih lagi sekali, cikgu. Terima kasih, Mira. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Didik TV